Baik, kepada tuan-tuan dan puan, itu dia tadi. Thank you so much, Dr. Sharif Abu Syamain. Masya Allah, it was a very detailed strategy on what is going on right now. Peperangan tu masih belum lagi tamat, tuan-tuan dan puan. Jadi untuk meneruskan lagi program kita, insya-Allah kita ada forum yang telah pun disediakan oleh My Aqsa Defenders, dan kali ini membawakan NGO dan mereka tokoh-tokoh yang hebat yang juga akan memberikan pandangan dan menjawab beberapa soalan di dalam forum kita pada hari ini, insya-Allah. Jadi izinkan saya memperkenalkan panel-panel terhormat kita pada hari ini. Yang pertama iaitu yang berusaha Ustaz Hasbullah Najib, iaitu CEO Muslim Volunteer Malaysia, bersama dengan kita. Dan kalau anda tengok dah sekali dengan pakai scarf, apa panggil tu? Musaf. Kufiah. Kufiah. Dah bersama dengan kufiah. Jadi ini antara tanda-tanda penyokong, penggerak perjuangan Al-Aqsa, insya-Allah. Dan juga bersama dengan kita yang berusaha Ustaz Abdul Bakar, iaitu Setiausaha Biro Haluan Palestin bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih tuan bersama dengan kita. Tak sabar nak dapatkan jawapan daripada orang di lapangan, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, seterusnya bersama kita juga yang berusaha Tuan Isma Filzah Hazri, iaitu Ketua Pegawai Perhubungan Awam My Fund Action, bersama-sama kita. Tuan Isma, di talian ke? Ya, saya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ingatkan pelakon tadi. Baik, kepada penonton-penonton, jangan lupa untuk kongsikan siaran kita. Kalau anda masih bersama kita, tuliskan masih di ruangan komen. Kita nak tahu, ini betul-betul yang mendengar, betul-betul memang care about perjuangan Al-Aqsa ini, ataupun memang sekadar tengok je. InsyaAllah, komen di ruangan komen. Sekiranya anda ada soalan pun, anda boleh bersama-sama dengan kita di forum ini, insyaAllah. Baik, kita akan teruskan dengan sesi forum. Adakah panel-panel kita sudah bersedia? Sudah bersedia? InsyaAllah. Okey, baik. Untuk makluman, garis panduan forum paradigma kemanusiaan kebangkitan Palestin. Setiap panel diberikan masa 10 minit untuk soalan pusingan pertama dan 5 minit untuk pusingan kedua. Jadi kita akan ada 2 pusingan, insyaAllah. Baik, saya akan tanyakan seorang-seorang satu soalan yang berbeza. Pada pusingan kedua, soalan yang sama, semua boleh memberikan pandangan masing-masing, insyaAllah. Terima kasih Syahira Amir, dia tulis masih hadir. Yang lain ada ke? Tulis di ruangan komen, insyaAllah. Baik, kita ajukan soalan pertama kepada Ustaz Hasbullah, iaitu COO MVM, iaitu jika kita lihat apa yang berlaku di Palestin kini, kita pasti tahu bahawa nilai sukarelawan adalah nilai terpenting untuk kita bersama-sama dalam memperjuangkan isu kebebasan Al-Quds dan Palestin. Jadi kenapa Ustaz merasakan nilai sukarelawan ini sebenarnya penting pada ketika ini? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa ma ba'd. Yang dihormati moderator kita pada malam ini, panel-panel yang hebat, alhamdulillah bersama dengan kita, serta tuan-tuan puan-puan yang bersama dengan kita live pada malam ini. Alhamdulillah. Ucap syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan izinnya kita malam ini dapat bersama dalam memperingati peristiwa pembakaran Al-Aqsa tahun 1969, bagi kita tidak melupakan bahawa perjuangan Palestin ini dia bukan perjuangan bermusim, ianya adalah perjuangan sehingga terbebasnya Al-Aqsa. Baik, berbalik semula kepada soalan moderator kita pada malam ini, kenapa nilai volunteer ataupun sukarelawan itu sangat penting ketika ini dalam perjuangan Palestin? Kenapa dia penting? Baik, sebelum kita sebut dengan lebih lanjut kenapa volunteer dia penting, kita tengok balik kepada definisi yang menyebut tentang apa tu maksud volunteer. Sukarelawan tu apa? Sebenarnya kalau kita lihat di sana ada banyak definisi yang menyebut tentang volunteer. Tetapi satu definisi yang tepat saya lihat, saya ambil daripada Thesaurus, disebut bahawa volunteerism ataupun sukarelawan ni apa dia? The policy or practice of volunteering one's time or talents for charitable, educational or other worthwhile activities, especially in one's community. So apa-apa sahaja polisi ataupun praktis kita seorang itu dia meluangkan masa dia ataupun bakat yang dia ada, menggunakan bakat yang dia ada untuk tujuan charity, kebajikan, pendidikan
ataupun apa-apa sahaja aktiviti yang bermanfaat, utamanya dalam satu-satu komuniti. Bermaksud bila kita sebut tentang sukarelawan dalam isu Palestin ni, adalah kita ini tidak semestinya bila kita kata dalam isu Palestin berjuang mesti kena join Al-Qassam ataupun kita kena jadi kena pergi sana dan sebagainya. Tidak. Ataupun semua orang nak jadi macam Tuan Nadir kan. Nampak Tuan Nadir duduk dekat Palestin dapat kahwin dengan orang Gaza. Kita pun anak-anak muda ni semangat lah, kita pun nak sambung master dekat Universiti Gaza, nanti boleh kahwin dengan orang sana, boleh duduk sana. Tidak begitu. Sebenarnya bila kita sebut tentang volunteer dalam dunia Palestin ataupun dalam perjuangan Palestin ni adalah apa-apa sahaja kemahiran yang kita ada, bakat yang kita Allah Ta'ala beri kepada kita, ataupun dengan latar belakang kita menggunakan kemahiran, kelebihan yang Allah Ta'ala beri itu untuk perjuangan Palestin, maka ianya dikira sebagai satu sukarelawan. Dan saya melihat satu ta'rifan jihad yang disebut oleh Al-Kasani dalam Ba'da As-Sana'i. Disebut apa dalam ta'rifan ni? Jihad tu apa? Dia lebih kurang macam ta'rifan definition kepada volunteer tadi. Ta'rifan jihad pada huruf syarak ialah apa-apa sahaja yang kita kerahkan, iaitu kemampuan kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut nyawa, harta, lisan dan lain-lain. Maksudnya apa-apa sahaja yang kita gunakan dari sudut kemahiran kita. Mungkin ada orang yang pandai buat video, dia ni video editor, maka dia jadi volunteer, dia ni berjihad dengan gunakan kemahiran dia itu untuk buat video bagi penerangan, bagi kesedaran, buat fakta dan sebagainya supaya orang sedar apakah sebenarnya isu Palestin ni. Mungkin orang tu dia pandai menulis, dia tidak pandai buat video, dia tak pandai shoot, tak pandai edit dan sebagainya. Dia pandai menulis. Dia menggunakan tulisan dia, kemahiran yang Allah Ta'ala beri kepada dia dalam menyusun perkataan supaya perkataan-perkataan itu yang dia tulis ni dibaca menjadi jihad ataupun menjadi satu sukarelawan atau volunteer yang dia buat bagi membantu perjuangan Palestin. Dan apa-apa sahaja, tidak tertakluk kepada itu, apa-apa sahaja kemahiran yang diberikan kepada kita, termasuk juga mungkin ada di antara viewer kita pada hari ini, dia selebriti, dia mempunyai pengaruh yang ramai, dia insta famous kan, dia ada follower mungkin sampai 100,000 dan sebagainya, maka dia gunakan peluang yang dia ada ramai pengikut untuk menerangkan ataupun memberi kesedaran kepada pengikut dia bahawa isu Palestin ini adalah isu yang berpanjangan. Ada kita kena buat sesuatu, kita sebagai seorang Muslim perlu buat sesuatu, perlu sumbang sesuatu ke arah pembebasan Palestin. Maka disebut dalam volunteer ini apa sahaja yang kita mampu untuk kita gunakan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala ini dikira sebagai perjuangan Palestin, maka kita kena lihat balik. Bila kita sebut Palestin, walaupun di sana ada takrifan-takrifan seperti daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, daripada Al-Buhuti dan lain-lain sebut bahawa jihad ini adalah dia tertakluk kepada peperangan. Tetapi di sana ada definisi lain yang menyebut bahawa jihad ini juga adalah apa-apa sahaja usaha yang kita gunakan, yang kita gembeling untuk tujuan ke arah Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga dalam isu Palestin ni. Dan kita tidaklah dalam dunia hari ini tidak boleh terlalu jumud ataupun terlalu skeptik bila sebut terma jihad, kita menari mengikut gendang yang dipalu oleh musuh-musuh Islam. Maka mereka menyebut bahawa jihad ini sebagai suatu keganasan. Jihad ini adalah terorisme dan sebagainya. Sedangkan jihad ini para ulama mendefinisikan ianya sebagai suatu yang luas. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam konteks dunia kita yang luas hari ini, dan konteks kita hidup dalam dunia yang serba canggih hari ini, kita ada pelbagai medium yang kita boleh gunakan untuk kita menyedarkan kepada masyarakat tentang isu-isu Palestin. Apa-apa sahaja yang kita boleh gunakan, kita boleh nyanyi, kita boleh buat video, kita boleh buat tulisan, kita boleh share, paling kurang kita share di sosial media kita, maka ianya sangat diperlukan. Ianya kita boleh sebut sebagai satu usaha kolektif ataupun jihad yang kolektif ke arah pembebasan Al-Aqsa. Kerana tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam dunia kita pada hari ini, kita ada banyak kita ada banyak yang kita sebut tadi dalam media sosial ni, kita ada banyak sektor-sektor yang berbeza. Contohnya di Facebook, ini adalah satu mereka yang demografik umurnya berbeza, dari sudut pendidikan dia berbeza. Mungkin kebanyakan mereka ini adalah mereka yang berumur lewat 20-an ataupun 30-an ke atas. Tetapi mereka di Twitter ni golongan yang berbeza, mereka di Instagram ni golongan yang berbeza. Maka kita ni gunakan
peluang kita ini jadi sukarelawan, volunteer ini, jadi sukarelawan My Aqsa Defenders ataupun mana-mana NGO yang ada sini, kita share material kita ataupun kita share material-material daripada NGO-NGO yang ada ni untuk kita terangkan kepada mereka tentang isu-isu Palestin ni. Dia masalah utama isu Palestin di negara kita ni adalah kita semua sedar tentang isu Palestin. Kalau tanya semua rakyat Malaysia, kita pun tahu, kita pun tengok di jalan raya banyak kereta tampal di belakang Save Palestin. Kalau kita pergi jalan di pasar malam pun ramai orang pakai t-shirt Save Palestin dan sebagainya. Semua orang sedar tentang isu Palestin. Cumanya isu Palestin di Malaysia ianya isu bermusim. Setiap kali berlaku serangan, barulah orang semua tukar headline Facebook, semua orang hashtag Save Palestine, orang semua yang geng-geng jual t-shirt pakat jual t-shirt Palestin, geng-geng jual maflar Palestin dan sebagainya. Ia bermusim. Habis serangan, maka semua orang jadi jadi lupa balik tentang isu Palestin. Orang semua sibuk bergaduh pasal benda-benda kecil lain. Sedangkan yang kita sebut tadi seperti mana panel sebelum kita tadi, doktor tadi sebut bahawa isu Palestin ni adalah isu berpanjangan dan ianya tidak akan terhenti selagi tidak berlaku pembebasan Al-Aqsa. Baik. Tuan-tuan puan-puan muslim-muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebab tu saya sebut tadi kenapa volunteerism ini yang kita sebut sebagai volunteer ini adalah menggunakan segala kelebihan yang kita ada, segala kemahiran yang Allah Taala beri kepada kita yang kita ada, kita gunakan semua ini untuk tujuan Palestin. Dan dia tidak tertakluk kepada jihad semata-mata. Jangan kita pandang bahawa jihad ini ialah apa sahaja yang bersifat, contohnya kita terlibat dengan Al-Qassam dan sebagainya, tidak terhad begitu, tapi ianya sama juga dengan definisi volunteer tadi, apa sahaja kelebihan yang kita ada kita kena gunakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kita lihat apa yang disebut oleh Profesor Dr. Yusuf Qardawi dalam buku dia yang bertajuk Al-Quds Qudiyah Kullu Muslim. Dia sebut bahawa Al-Quds ini adalah tanggungjawab setiap Islam. Maksudnya setiap kita ini tidak kiralah siapa, sama ada kita engineer, sama ada kita ustaz, sama ada kita guru, sama ada kita peniaga, sama ada kita sebagainya. Bila kita sebut sebagai kita Muslim, maka Al-Quds tu jadi jatuh atas tanggungjawab kita. Bila disebut dia satu tanggungjawab kepada kita, kewajipan kepada kita, maka kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas kewajipan kita. Apa yang kita lakukan, usaha kita untuk pembebasan Al-Aqsa ni tadi. Maka disebabkan itu, kita kena gunakan semua kemahiran, semua tanya diri masing-masing, apa yang aku boleh sumbangkan untuk pembebasan Al-Aqsa, apa yang aku boleh gunakan kelebihan yang aku ada, Allah Ta'ala beri ni untuk membebaskan Al-Aqsa, maka kita gunakan kelebihan tersebut sebagai volunteer kita, sebagai jihad kita yang kolektif, yang bersama ke arah matlamat yang satu, iaitu membebaskan Al-Aqsa. Baik, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz Hasbullah atas perkongsian tu tadi. Kita dah tahu memang betapa pentingnya sukarelawan, tapi satu yang saya tangkap daripada Ustaz tadi adalah sebenarnya sukarelawan ni adalah cara untuk selamatkan diri kita daripada disoal nanti. Dia bukan pasal kita nak contribute di sini, tapi sebenarnya contribute pada diri sendiri yang pasti akan ditanya, sebab bila Ustaz sebut tadi tanggungjawab tu akan dipertanggungan. Jadi terima kasih atas perkongsian itu tadi. Dan kalau siapa nak mula terlibat dengan perjuangan ni, boleh terus dengan sebanyak ada 22 NGO bersama kita, dan Ustaz Hasbunallah adalah mewakili Muslim Volunteer Malaysia. Anda boleh pergi ke Facebook dan register, bantu diri kita sendiri untuk di akhirat kelak. Baik, insyaAllah kita akan terus dengan soalan yang kedua, dan kita akan tujukan kepada Ustaz Abu Bakar, Setiausaha Biro Palestin Haluan. Dan soalannya berbunyi, kita tahu Masjidil Aqsa pernah dibakar pada 21 Ogos 1969, iaitu pada hari ini 21 Ogos, cuma tahun-tahun yang lalu. Dan ketika itu juga OIC ditubuhkan atas dasar kesatuan ummah. Jadi persoalannya, adakah ummah pada ketika ini dah bersedia untuk pembebasan Palestin, dan apakah langkah untuk kita memula untuk kuat kembali macam zaman-zaman dulu sebut dengar nama Omar, Sayyidina Omar getar orang. Tapi sekarang ni dah macam, adakah kita bersedia? Ya, terima kasih Cik Wasirin. Ya. Aswad. Alhamdulillah, insya-Allah sejak dari tadi lagi kita telah mendengar banyak pandangan perkongsian mengenai Masjid Al-Aqsa, mengenai Palestin, mengenai Baitul Maqdis.
Dan saya cubalah untuk menjawab soalan yang dikemukakan oleh Cik Wasiril, di mana lebih kurangnya maksudnya soalan tu berkaitan dengan adakah kita telah bersedia kan, adakah umat telah bersedia. Sukalah untuk saya lihat pada saya sendiri dan kita semua, kita perlu melihat kembali diri kita lah kan. Adakah kebangkitan yang kita sebutkan ini ianya adalah satu reaksi ataupun respon ataupun satu tindak balas bila berlaku satu perkara, Gaza diserang, Masjid Al-Aqsa dibakar, Masjid Al-Aqsa diceroboh, saudara-saudara kita di sana dipukul dan sebagainya, dicederakan, barulah ada respon dan tindak balas. Ataupun kebangkitan kita ini adalah satu aksi, satu action, di mana action ini ada satu perancangan, planning, dan ada perancangan. Jadi itulah yang perlu kita persoalkan kepada diri kita, saya sendiri. Adakah yang kita lakukan pada hari ini dan sebelum-sebelum ini adalah merupakan satu respon ataupun reaksi, ataupun ia satu aksi ataupun satu action, tindakan yang kita memang telah rancang. Jadi kalau kita lihat, bila kita kata ia sebagai satu respon ataupun satu reaksi ataupun satu tindak balas terhadap satu isu, dia bermakna ia diiringi dengan emosi ataupun kita bertindak itu di atas emosi. Sumber kebangkitan kita itu ataupun yang menyebabkan kita bangkit adalah emosi. Kemudian kalau kita bertindak secara aksi ataupun perancangan, dan kita bertindak kerana perancangan kita nak bertindak ataupun kita nak mengangkat isu Baitul Maqdis, isu Al-Aqsa ini, maka ialah bertindak, tindakan kita itu adalah berdasarkan kepada pengetahuan ataupun kepada perancangan, kepada keilmuan, menyebabkan perancangan ilmu, kefahaman, pengetahuan kita. Jadi berbeza antara respon ataupun reaksi kita ataupun tindak balas kita, dan juga sekiranya kebangkitan kita itu berdasarkan kepada satu tindakan yang telah kita rancang. Berbeza tu kan, macam contoh kita buat program malam ni kerana satu respon, tiba-tiba berlaku letupan ataupun sebagainya. Tapi kalau kita telah merancang, ianya berbeza. Dia punya dari segi kualiti ataupun dari segi hasil yang diharapkan dari apa yang kita lakukan. Begitu juga dengan kebangkitan yang kita harapkan ini, kita nak membebaskan Masjid Al-Aqsa. Kita ingin mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Kita nak Masjid Al-Aqsa ini kembali aman, Baitul Maqdis ini kembali aman. Jadi kita perlu melihat kembali adakah tindakan kita, adakah apa yang kita lakukan sebelum ini dan pada hari ini dan pada masa akan datang ini merupakan satu tindak balas mata-mata ataupun ia hanyalah berdasarkan pada perancangan kita. Jadi kita perlu menilai. Tidak salah sekiranya kita melakukan sesuatu di atas respon, di atas tindak balas emosi kita. Tidak salah. Tetapi yang lebih utama itulah setiap sesuatu yang kita lakukan berdasarkan kepada perancangan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kebangkitan umat Islam pada hari ini adalah berdasarkan perancangan. Tetapi sebenarnya kita nampak seolah-olah kita pada hari ini lebih kepada respon. Tidak salah, alhamdulillah. Sebabkan ada berlakunya peperangan di Gaza contohnya baru-baru ini. Jadi memberikan satu suntikan baru kepada umat Islam untuk melihat kembali isu ini. Inilah yang Allah SWT berikan peluang kepada kita. Dan alhamdulillah My Aqsa Defenders mengambil peluang ini untuk menggerakkan isu Masjid Al-Aqsa, isu Baitul Maqdis, isu Gaza, isu Palestin ini supaya kita kembali melihatnya. Dan insya-Allah ini merupakan satu perancangan yang sangat baik. Jadi bila kita melakukan perkara ini, kita perlukan melihat perkara itu. Jadi bila dua situasi ini, kebangkitan yang berdasarkan tindak balas dan kebangkitan yang berdasarkan satu perancangan berbeza. Kerana dia ada big why di situ. Kalau kita buat sesuatu perkara, kita merancang kebangkitan ini kerana kita ada satu jawapan ataupun satu soalan kepada kita sendiri, kenapa kita melakukan perkara ini. Jadi soalan big why itulah yang akan menentukan sejauh mana kita boleh pergi dalam kebangkitan ini, sejauh mana kita boleh mencapai matlamat yang kita telah rancang. Inilah dipanggilkan sebagai sepatutnya satu perancangan strategik. Perancangan strategik yang bermula daripada pengetahuan, yang bermula daripada keilmuan, pengetahuan yang boleh membawa kepada tindakan, bukan sekadar informasi. Mungkin kita boleh mendengar setiap hari, melihat dalam media sosial, Facebook ke Instagram ke Twitter dan sebagainya tentang informasi semasa perkembangan, itu satu informasi. Tetapi pengetahuan ini ataupun kita kata sebagai kefahaman ini yang membawa kita kepada tindakan. Jadi bila kita faham isu yang sebenarnya,
the big why dalam kita melakukan perkara ini seperti mana yang telah disebutkan sebelum ini. Tentang Ustaz Hasbullah sebutkan tentang tadi tentang isu Masjid Al-Aqsa, isu Palestin ini, isu Baitul Maqdis. Kita ada big why kita yang bagi seorang Islam ataupun seorang Muslim ada big why-nya. Bukan sekadar kemanusiaan ataupun kesukarelawanan, tetapi kesukarelawanan kita itu, bantuan kemanusiaan kita berikan itu adalah big why di belakangnya sangat besar. Kita buat itu bukan macam orang biasa yang mencari ketenangan, tetapi itulah sebenarnya yang diarahkan ataupun yang telah disarankan oleh Allah SWT, disarankan oleh Rasulullah SAW. Dan bahkan bila kita melihat kembali kepada kebangkitan itu tadi, kebangkitan itu perlu pada perancangan. Dan perancangan perlu perancangan yang strategi, bukan perancangan yang cacat mebur, tiada tujuan, tiada sebagainya. Jadi perlu kepada perancangan strategi yang ada matlamatnya, yang ada strategi-strategi yang perlu dilakukannya. Dan saya sukalah untuk kita melihat bila kita sebut berdasarkan pengetahuan, dan ini telah diungkapkan ataupun telah disebut oleh Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Uwaisi, merupakan pakar kajian dalam bidang hubungan antarabangsa, international relation, yang di mana dia telah mengemukakan satu teori mengenai Baitul Maqdis, mengenai Masjid Al-Aqsa ini, dan dia mengkaji sepanjang lebih 20 tahun. Bahkan anak-anaknya sendiri menceburi ataupun mendalami bidang Masjid Al-Aqsa ini sendiri ataupun Baitul Maqdis, di mana dialah yang mengasaskan pengajian Baitul Maqdis ataupun Islamic Jerusalem. Dan tahukah kita bahawa institusi pertama, universiti yang menubuhkan pusat kajian Islamic Jerusalem adalah Universiti di Malaysia. Kan? Wow. Tapi kita tak tahu kan? Tak tahu. Kita sebenarnya kita ada satu-satunya ataupun the first institute yang pertama yang dikhaskan untuk kajian Islamic Jerusalem, di mana di UUM, di Universiti Utara Malaysia. Yang sekarangnya pengarah tak silap Prof. Madya Dr. Aminur Rashid Atiban, yang merupakan murid kepada Prof. Abdul Fattah Al-Uwaisi. Dan tokoh-tokoh kajian Baitul Maqdis ini antara yang topnya adalah dari Malaysia juga. Antara tadi Dr. Prof. Madya Dr. Aminur Rashid Atiban dan Prof ataupun Profesor Dr. Roslan Muhammad Noor di Universiti Melaya. Jadi antara academician yang khususnya dalam kajian Baitul Maqdis. Jadi bila kita perlu di atas pengetahuan ini, kita perlu berdasarkan kajian, berdasarkan pengetahuan yang telah dikaji, dilihat dan sebagainya, diteliti, barulah kita akan mendapat menghasilkan satu hasil ataupun matlamat yang dapat kita capai. Subhanallah. Jadi kita perlu melihat bahawa kita perlu bergerak di atas dasar pengetahuan, keilmuan. Inilah yang sukar sebenarnya. Kalau kita untuk respon emosi senang, tapi nak belajar ni, nak mendalami, nak meneliti, perlukan kepada pengorbanan masa kita, perlu kepada istiqamah kan, kena ada konsisten. Jadi subhanallah. Jadi sepatutnya kita insya-Allah Malaysia, bila kita lihat alhamdulillah dari segi politik ataupun dari segi tindakan politik Malaysia sebelum ini, kita lihat pun bila Masjid Al-Aqsa dibakar, yang mencadangkan wujudnya OIC sendiri adalah daripada Malaysia, Tunku Abdul Rahman. Jadi subhanallah. Jadi kita sebenarnya mempunyai peranan yang besar. Alhamdulillah umat Islam di Malaysia ni, walaupun Malaysia ni negara yang kecil, tapi alhamdulillah kita berperanan. Jadi jangan kita sekadar berperanan atas dasar emosi, kita perlu dengan dasar pengetahuan. Jadi kita cuba tingkatkan ilmu kita cari big why, kenapa. Dan yang saya cubalah untuk mengukuhkan teori yang dikemukakan oleh Prof. Abdul Fattah Al-Uwaisi dalam geopolitik. Bila kita lihat kenapa sampai hari ini berlaku ketidakamanan ataupun ketidakstabilan di sana kan, di sekitar Al-Aqsa, di sekitar Timur Tengah. Tapi sebenarnya yang lebih tengah, yang lebih tepat ialah Asia Barat kan. Istilah Timur Tengah itu sendirilah istilah yang dikemukakan oleh orientalis. Jadi di Asia Barat, di kawasan kita itu, maka setelah kajian begitu lama dan menghasilkan satu teori yang disebut sebagai the circle of barakah ataupun barakah circle, di mana bertitik tolak dari Masjid Al-Aqsa. Di mana teori geopolitiknya mengatakan, sebab kita kalau kita nak melakukan satu perkara, nak bertindak, kita mesti ada atas dasar sesuatu teori ataupun atas dasar satu ilmu yang kita pegang, kita nak bertindak kan. Jadi teorinya adalah, kita lihat sendiri dalam surah Al-Isra ayat pertama, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulah
nudiriyahu min ayatina kan. Jadi barakna haulah. Jadi Masjidil Aqsa itu yang diberkati di sekitarnya. Jadi berdasarkan Al-Quran sendiri dan berdasarkan pada ayat Al-Quran Al-Karim, berdasarkan pada hadis-hadis Nabi SAW, berdasarkan kepada geopolitik itu sendiri, sejarah sepanjang sejarah umat manusia ini, dilihat dalam sejarah umat Islam, daripada sejarah zaman Nabi SAW, zaman sejarah Sayyidina Umar, Salahuddin dan sebagainya, dan juga sebelum-sebelum itu melihatkan kepada kita bahawa apa yang Prof. Al-Fatah kemukakan ialah Masjidil Aqsa ini, Baitul Maqdis ini tidak akan stabil, tidak akan aman, bahkan dunia tidak akan aman melainkan bila Masjidil Aqsa dan kawasan di sekitarnya dalam keadaan aman. Keamanan yang dijanjikan itu adalah apabila Masjidil Aqsa itu aman. Bahkan bagi umat Islam, sekiranya Masjidil Aqsa itu dalam keadaan aman dan stabil, maka insya-Allah dunia itu akan aman, dah bahkan itu menambangkan kekuatan umat Islam. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Abu Bakar. Baik, itu dia tadi dengan ilmu, insya-Allah. Sebab tu kita ada hari ini kita lancarkan perpustakaan digital My Aqsa Defender dengan lebih banyak ilmu. Insya-Allah kita bukan sekadar memberi reaksi, tukar cover foto di Facebook, tapi sebenarnya menyusun rancangan strategi. Sebab tu saya rasa usaha yang dijalankan oleh My Aqsa Defender sebenarnya mengumpulkan mereka yang ilmuwan, mereka yang di lapangan untuk tujuan itu, insya-Allah. Dan kita jemput semua penonton-penonton sekarang ni untuk bersama-sama dengan perjuangan ini yang juga tanggungjawab, seperti disebut oleh Ustaz Hasbullah sebentar tadi. Baik, saya juga nak malukan kedatangan orang hebat bersama dengan kita. Kalau sebut je Palestin, memang tak lekang dengan nama ni. Siapa lagi kalau bukan Tuan Nadir An-Nuri juga bersama dengan kita, masya-Allah. Ada ke kamera je Tuan Nadir tu? Kalau ada, insya-Allah selepas inilah anda pun akan bersama-sama. Dia duduk dengar, perhati, tengok aja kan, masya-Allah. Baik, mungkin selepas forum ni insya-Allah. Dan kepada ada. Mungkin kita boleh tunjuk sekejap Tuan Nadir kita. Dari tadi dengar je, khusyuk je dengar kan. Oh, dia dengar je, patut dia kena cakap lah. Tak apa, selepas ni mungkin kita ada sesi bersama Tuan Nadir pula, insya-Allah. Baik, kita ada satu lagi, tu Tuan Nadir bersama kita. Mungkin nak kata-kata haluan sikit ke, nak kata hi ke, banyak rakyat Malaysia rindu tu. Assalamualaikum semua, apa khabar? Saya Alhamdulillah baik. masih lagi berada di bumi Gaza. Background sejak daripada live pertama sampai live ke 150 pun masih lagi background sama, tak berubah tempat. Jadi kalau nak cari senang, insya-Allah berjumpa di sini. Tapi hari ini kita bagi peluang, rakan-rakan kita, masya-Allah, banyak ilmu baru yang saya dapat. Kita jadi pendengar yang setia lah hari ini. Terima kasih semua hadir. Allah. Terima kasih Tuan sudi bersama kita. Macam disebutkan tadi Ustaz Abu Bakar, ini antara kumpulan perancang, insya-Allah. Bukan sekadar beri reaksi. Jadi kita akan teruskan dengan forum kita. Kali ini berbeza sikit daripada My Fund Action, iaitu yang pakar pada inovasi dan juga teknologi. Ini macam tadi Tuan Hasbullah cakap tadi, macam kepakaran masing-masing kan. Iaitu Tuan Isma Filza Hazri bersama kita daripada MFA. Nak tanya soalan lah kepada Tuan kan. Ingat pelakon tadi. Tapi sukarelawan, nampak? Serba boleh. Jadi memandangkan Tuan berada dalam dunia inovasi dan teknologi, mungkin Tuan boleh kongsikan sedikit bagaimana inovasi dan teknologi dapat membantu dalam pembangunan sosial di Palestin, kalau ikut kepakaran. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan sikit Tuan Ismi, silakan. Boleh insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Pertamanya saya ucapkan terima kasih pada moderator Encik Wasiril Aswad. Salam hormat buat semuanya ustaz-ustaz yang datang. Jadi saya rasa malu kan, Ustaz Abu Bakar, Ustaz Hasbullah. Terima kasih atas jemputan daripada My Aqsa Defender. Pada saya soalan yang ditanyakan tadi, soalan yang sebenarnya sangat-sangat menarik. Dan saya rasa cara paling sesuai untuk saya jawab mungkin adalah dengan menyingkap sikit kan. Ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi adalah surah Al-Hashr, surah 59 ayat ke-18. Yang mana Allah memperingatkan kepada kita satu benda. Dalam mana kita ni nak beriman dan bertakwa, kata Allah SWT, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita kena tengok apa yang kita dah persiapkan untuk hari-hari esok kita.
So, bila kami di MyFund Action melihat sudut pandang ayat ni adalah kepada sustainability kan. Kalau disebutkan oleh moderator dan panel-panel sebelum saya tadi menceritakan macam mana isu Palestin ni terkadang isu yang seasonal kan, bermusim. Kadang-kadang adanya serangan maka seruan ataupun sokongan rakyat tu bertambah kan. Bila mana dah habis kan, hilang surut, maka sama juga dengan sokongan kan. Itu sebenarnya sesuatu yang sangat mungkin tak sustainable dan tak baguslah dari segi kita ni nak menyokong dan menghulurkan bantuan pada mereka yang memerlukan di sana. Jadi pada kami lihat sustainability ataupun bantuan dari cara yang berterusan tu something yang sangat important, sesuatu yang sangat penting untuk kita tekankan dalam berurusan dan secara keseluruhannya membangun kehidupan sosial di Palestin. Jadi bila kita nak capai sesuatu yang namanya sustainability ataupun keterusan tu, kita nampak perlunya ada inkorporasi kan, antara teknologi dan juga inovasi kan. Sekarang ni mungkin kita lihat kalau situasi di Palestin, di Gaza terutamanya, mungkin sangat terhad dari segi inovasi dan sangat terhad dari segi teknologi yang mampu mereka akses. Jadi kalau kami di MyFund Action dan sebenarnya kita yang berada di sekitar dunia ni kan, apa yang kita ada adalah kelebihan dari segi teknologi dan inovasi yang boleh kita usaha untuk adaptasi dengan apa yang berlaku dekat Palestin pada waktu sekarang ni. Jadi sebagai contohnya yang sedang kami usahakan sekarang contohnya di MyFund Action adalah sesuatu berkaitan dengan food security. Dan bila mana kita tengok isu yang berlaku di Gaza ni kan, kekangan utama yang mereka hadapi setelah adanya serangan, sekatan bekalan makanan, bantuan kesihatan dan sebagainya, kita tengok masyarakat Gaza ataupun masyarakat di dalam Palestin ini perlukan food security. Dan untuk kita menyelesaikan isu ni, kami sedang menjalankan beberapa uji kaji tentang teknologi-teknologi yang boleh kita adaptasi dan aplikasikan di sana. Contoh teknologi yang sedang kami usahakan sekarang ni adalah teknologi aquaponics. Diusahakan oleh teman rapat saya sendiri, Profesor Ustaz Syahid. Sedang kita jalankan macam mana sebenarnya untuk kita menternak ikan dalam pada masa yang sama menghasilkan tumbuhan-tumbuhan tanpa menggunakan kos yang sangat tinggi, dan sistem tu itself memberi manfaat. Tumbuhan memberi manfaat kepada ikan-ikan dan ikan ni pula memberi manfaat kepada tumbuh-tumbuhan. Jadi ini mungkin salah satu bentuk inovasi yang sedang kita trial di Malaysia untuk kemudiannya kita ubah suai dan sesuaikan dengan keadaan tempatan. Antara mungkin teknologi lain yang sedang kita usahakan adalah contoh teknologi penternakan. Alhamdulillah tahun ni MyFund Action mengurus kurang lebih 250 ekor lembu untuk korban hari tu kan. Jumlah yang pada saya tak tercapai di akal awalnya sebab korban ni tahun sudah kami cuma buat 50 ekor. Tahun ni 250 ekor. Jadi kita 250 ekor ni bukan sekadar urusan korban. Kita tengok macam mana daripada penjagaan ni kita mampu optimize, memberi makan yang sewajarnya pada kos rendahnya dan menghasilkan lembu-lembu yang sihat untuk kemudiannya dikorbankan dan dimanfaatkan kepada mereka yang memerlukan. Jadi teknologi yang macam ni mungkin yang kita lihat di MyFund Action ataupun inovasi macam ni yang kita lihat sesuatu yang sangat perlu bagi memastikan bantuan yang kita berikan pada mereka yang memerlukan di Gaza tu bukan bermusim. Mereka ni kemudiannya boleh sustain diri mereka sendiri, boleh kemudiannya jana pendapatan sendiri, jana makanan sendiri dan sebagainya. Itu kalau saya sebut tadi mungkin dari segi food security-nya lah ataupun keselamatan dari segi penerimaan bahan makanan. Adapun ada sisi-sisi lain yang kita sedang usahakan, contohnya education. Macam mana kita lihat sekarang ni antara salah satu benda yang sangat perlu diperkasa adalah education. Saya pun sangat menyokong usaha yang dibuat oleh My Aqsa Defenders untuk mewujudkan perpustakaan online untuk pemuda-pemuda kita ni lebih cakna tentang isu Palestin. Benda yang sama sedang kami lakukan untuk diadaptasi dan aplikasi di Palestin juga platform pengajian online. Saya rasa terlalu ramai kita di Malaysia ni yang ada kemahiran-kemahiran yang kemudiannya boleh kita kongsikan. Jadi adalah rugi sebenarnya kalau kita tak manfaatkan kemahiran-kemahiran ni. Yang mungkin yang terakhir sekali saya nampak dari segi inovasi dan teknologi ni adalah kalau hari
tu, and waktu kita punya social media troopers kan berbondong-bondong menyokong Palestin, and kita nampak kita tak ada wajihah ataupun kita tak ada tempat-tempat lain untuk kita salurkan sokongan kita, and selain daripada di Facebook di Instagram, dan mungkin platform-platform yang dah biasa and kita gunakan, and platform-platform ni digunakan ataupun diasaskan oleh mungkin orang-orang daripada Amerika Syarikat sendiri. Jadi kita tengok kita nak menyokong pun kadang-kadang di-ban. My Aqsa Defenders pun mungkin menghadapi cabaran, MBM pun saya rasa pasti ada cabaran masing-masing. Jadi kita tengok kan macam mana sebenarnya kita ni nak adakan satu social platform yang diusahakan oleh Muslim dan kemudiannya memperkasa untuk sebarkan lagi tentang isu-isu sebenar yang berlaku di Palestin dan sebagainya. Jadi mungkin itu kan usaha yang sedang sekarang kami lakukan kan? Dan kami lihat bukan untuk manfaat dalaman sahaja, tapi untuk kita ni membangunkan masyarakat di Palestin secara lebih holistik dan berterusan. Dan alhamdulillah sebenarnya tak boleh saya kata semuanya daripada My Fun Action saja. Kami dapat sokongan banyak daripada universiti, doktor-doktor dan profesor-profesor yang kemudiannya berkongsi dari segi research dengan kami untuk memperkasa lagi projek-projek kami. Contohnya UKM, UPM, USIM, UITM even. Jadi sokongan ni yang kita tengok kan, kita dapat menyiapkan satu prasarana yang mungkin cukup lengkap untuk kemudiannya kita cuba adaptasikan di Palestin. InsyaAllah mungkin ini secara rangkumannya yang saya nak sampaikan berkenaan inovasi dan teknologi. Dan saya serulah kot sebenarnya kan. Kadang-kadang Cik Wasiril pemuda ni tak perasan yang mereka ni punya kelebihan, mereka ni punya mungkin skill-skill macam disebutkan tadi yang belum diberikan sepenuhnya, digembling sepenuhnya untuk kemudiannya membantu mereka-mereka, saudara-saudara kita yang memerlukan. Jadi kalau kami tu daripada sudut inovasi dan teknologi yang saya nampak itu yang sedang diusahakan. InsyaAllah terbuka, banyak lagi boleh kita usahakan. Mungkin sisi-sisi yang kami belum nampak, saya alu-alukan untuk kerjasama dan sebagainya. Jadi mungkin itu kot. Terima kasih kita ucapkan banyak cadangan-cadangan yang diberikan sebentar tadi. Sebut tentang anak muda kan, mungkin sebut tentang perjuangan Aqsa mungkin kurang menarik, tapi bila dimasukkan elemen inovasi, elemen teknologi mungkin akan menjadi tarikan kepada anak-anak muda ni. Kalau kita gabungkan tadi dengan Ustaz Abu Bakar sebut tadi, dengan perancangan yang rapi, lepas tu dengan kepakaran sukarelawan yang ramai termasuk anak muda, dan juga dengan menggunakan teknologi, itulah orang kata memang satu perancangan yang terbaik bila digabungkan bersama. Campur pula dengan pengalaman yang besar daripada Tuan Nadir An-Nuri. Baru dia jadi tersusun, dia gerak kerja cara kooperasi, baru boleh jadi gegasi insya-Allah. Baik, kita ada satu soalan lagi kita nak tanyakan sebab masa pun semakin suntuk insya-Allah. Jadi soalan yang terakhir ni mungkin boleh jawab secara ringkas je, kalau boleh bagi point je, iaitu kongsikan cadangan dan harapan serta inisiatif yang dilakukan oleh organisasi dalam membantu rakyat Palestin. Mungkin daripada sudut masing-masing lah insya-Allah. Boleh kata pendapat, boleh kata cadangan, dan boleh juga yang melibatkan penonton-penonton kita pun boleh insya-Allah. Jadi kita persilakan, kita buat daripada Ustaz Abu Bakar dululah. InsyaAllah silakan. Okay, mastermind kita. Astagfirullah. Terima kasih. Rasanya itulah dari segi projek ni saya rasa bantuan yang dilaksanakan oleh Ustaz Nadir itu sendiri sangat bermakna lah untuk saudara kita di Palestin. Dan memang kalau cerita pasal bantuan ni memang sangat luas lah. Cuma kita dalam rangka ataupun semua yang kebanyakan yang kita dari Malaysia ni, kita berfikir bagaimanakah seperti mana yang disebutkan oleh saudara Ismail tadi tentang sustainability kan. Bagaimana kita supaya mereka tu boleh berdiri di atas kaki mereka sendiri, berdikari kan, diteruskan. Kita sampai bila kita nak bagi, memang kita akan bagi insya-Allah, bantu. Cuma kalau boleh mereka teruskan. Jadi itu satu tembok yang perlu kita cuba pecahkan sebelum kita nak pecahkan tembok Gaza tu. InsyaAllah kita memecahkan tembok itu, insyaAllah kita perlu, ni perlulah kepada bukan sekadar pandangan idea kita di sini, pengalaman dan juga maklumat dari lapangan dari Ustaz Nadir itu sendiri juga sangat penting. Kadang kita fikir sangat boleh dijalankan macam idea-idea yang dikemukakan dari aquaponik dan sebagainya, betul. Tapi dari segi di lapangan bagaimana? Jadi itu perlu kepada
lebih perancangan lebih lanjut dan perbincangan yang lebih lanjut, dan juga perlu kepada orang kata test lah, pilot kan, test pilot dan sebagainya. Jadi pilot test lah. Jadi kita perlu kepada perancangan bersama insya-Allah. Dan saya sukalah kalau segi haluan insya-Allah kita taklah banyak sangat mana projek kita kan. Kita cuba bantu dari segi pendidikan terutamanya, dan kerana haluan tu sendiri adalah satu fokusnya adalah kepada pendidikan. Masa yang sama kita juga bantu kebajikan, dan alhamdulillah semenjak daripada dulu kita banyaklah membantu kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Gaza ni, dan juga di Al-Quds ataupun di Barat, mereka sama belajar di Malaysia, PhD dan sebagainya. Alhamdulillah sebagai mereka yang telah pulang ke sana dan sebagainya, berkhidmat membantu negara mereka sendiri, dan mereka terus berkhidmat untuk Gaza tu sendiri dan juga untuk Palestin insya-Allah. Itu sebahagian lah insya-Allah. Bila kita dengar kan PhD kan, nama organisasi pun haluan. Jadi mungkin insya-Allah boleh bagi proposal tentang haluan macam mana kita nak tembus mentaliti Malaysia dan juga akhirnya hingga meruntuhkan Zionis di Al-Quds insya-Allah. Baik, kita teruskan kepada Ustaz Hasbunallah untuk cadangannya, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cadangan saya adalah untuk kepada rakan-rakan NGO yang masih belum bersama dengan My Aqsa Defenders. Kerana banyak lagi NGO yang memperjuangkan Palestin. Saya fikir yang bersama dengan My Aqsa Defenders ada lebih kurang 20, dan di luar sana saya rasa mungkin ada puluhan atau ratusan lagi di Malaysia ini NGO-NGO yang berjuang bersama dengan Palestin. Jadinya bila kita bergerak ini, saya mencadangkan yang pertamanya koordinasi lah pertama. Bila kita bergerak secara beramai-ramai, maka ia bergerak dengan lebih kuat. Tapi bila kita bergerak secara individu, maka ia tak boleh pergi jauh, seperti mana pepatah Afrika sebut, tapi saya tak boleh sebutlah dalam bahasa Afrika dan bagaimana. Tapi disebut bahawa if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Dan isu Palestin adalah isu yang panjang, jauh lagi. Dia perlukan momentum yang kuat. Maka bila perlukan momentum yang kuat, nak tak nak kita kena kerja bersama. Dan walaupun mungkinlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, NGO ni dia ada fikrah masing-masing. NGO A ada fikrah dia, NGO B ada fikrah dia, NGO C ada fikrah dia. Tapi dalam isu Palestin ni, dia adalah isu melibatkan akidah kita, kepentingan umat Islam. Hendaklah kita bersama-sama, kita koordinat bersama supaya tidak ada redundancy, tidak ada satu yang bertindan dan sebagainya. Semua orang boleh fokus dan benda tu, kerja tersebut dapat dijalankan secara dikoordinat dengan lebih cantik. Baik. Yang keduanya adalah kita kena terapkan bahawa perjuangan Palestin dalam kalangan follower kita, NGO ni semua ada follower masing-masing, bahawa perjuangan kita bukan atas dasar semangat semata-mata, tetapi hendaklah atas dasar ilmu, kefahaman kita terhadap isu Palestin ni. Kita sekarang ni memang semangat kuat bila hari tu hashtag koyak, Zionis koyak apa semua tu, orang kita pun komen mak kau hijau lah, nek kau hijau lah apa semua kan. Itu memang atas semangat yang hebat. Tetapi dari sudut ilmu, kita kena tekankan juga atas kepada penyokong-penyokong ataupun follower-follower volunteer-volunteer kita. Sebab itulah hari ini kita melancarkan perpustakaan online My Aqsa Defenders tadi. Dan yang terakhir adalah kita kena jadikan medium NGO yang kita ada ini supaya ianya dapat memberi penerangan yang berterusan kepada masyarakat kita. Kerana masyarakat kita ini, dia isu-isu selalu berlalu. Hari ini mungkin isu Afghanistan, lusa mungkin isu negara lain, mungkin isu kita pun di Malaysia ni tentang isu PM baru kan. Isu ni akan sentiasa bertukar. Tetapi kalau kita ini jalankan tugas kita sebagai NGO, kita fokus bahawa dalam masa berkala kita kena ingat tentang isu Palestin, seperti mana hari ini bila ada hari yang kita kata boleh relate dengan isu Palestin, peristiwa kebakaran Al-Quds dan sebagainya, kita jadikan hari tersebut sebagai satu medium untuk bagi penerangan berterusan dan ingatkan masyarakat bahawa tanggungjawab Al-Quds ataupun Palestin adalah di bahu kita semua sebagai orang Islam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Hasbunallah. Ni nama yang memang saya akan selalu ingat sebab nama zikir Hasbunallah wa ni'mal wakil, dan juga merupakan tonggak kepada Muslim Volunteer Malaysia. Masya Allah, yang menyeru kepada kebersatuan antara semua. Bila sekarang ni mungkin ada 22 NGO, tapi seperti yang dikatakan ramai lagi boleh sertai. Bila kita ramai, bila kita bersatu, baru boleh conquer the world, insya-Allah. Baik, kita teruskan kepada Tuan Isma untuk mungkin sedikit cadangan yang boleh dikongsikan, yang boleh diadaptasikan oleh penonton, bahkan semua yang ada dalam grup pada ketika ini. Dipersilakan. Boleh insyaAllah. Jadi mungkin kalau daripada saya ni lebih kepada seruan.
pemuda perlu lebih cakna lah tentang isu Palestin, dan sebenarnya banyak lagi isu yang berlaku dalam dunia sekarang. Kita ni kena lebih sensitif dan mungkin kekal bersemangat. Jangan bermusim kalau dikatakan oleh moderator tadi, kan. Jangan hilang kesedaran tentang kemampuan yang kita ada. Sebab as pemuda kan, terlalu banyak mungkin distraction dan gangguan-gangguan yang ada di sekeliling kita, berbentuk game, Korea dan sebagainya. Jadi terkadang pemuda ni hilang potensi diri, kan. Jadi mungkin yang paling besar saya nak alu-alukan pada semua, mula sedar yang kita ni punya kelebihan dan kita boleh berperanan andai kata kita fokus. Sememangnya kita ni nak melahirkan pemuda yang insya-Allah beriman dan sungguh-sungguh nak memperjuangkan ummah dan kemudiannya membela masyarakat yang sangat-sangat memerlukan dekat luar sana lah kot. Kalau boleh saya sebut ayat Quran yang bermain di fikiran bila cakap benda tu adalah surah Kahfi, surah 18 ayat ke-13. Nahnu naqussu alaika nabahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Jadi kita nak bina tu adalah fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Pemuda yang beriman dan kemudiannya Allah tambah petunjuk untuk dia memberi banyak lagi manfaat. Jadi insya-Allah ini kemampuan kita, sama-sama insya-Allah kita boleh lakukan. Baik, alhamdulillah, terima kasih atas perkongsian tu tadi. Minta maaf tadi ada salah sebut nama sikit, masya-Allah, hasbullah kan, tapi itulah kita seiring dengan zikir tu kan, jadi memang menjadi ingatan insya-Allah. Baik, sebut-sebut ni kan mungkin kita nak sikitlah daripada Tuan Nadir An-Nuri yang sangat-sangat berpengalaman. Jadi mungkin boleh bagi input sikit tentang cadangan. Dia cadangan orang pengalaman ni mungkin lain kan. Jadi kita persilakan Tuan Nadir. Sikitlah sikit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Tuan Wasiril Aswad. Nama Tuan Wasiril pun canggih juga ni. Kalau duduk setahun pun tak hafal Wasiril Aswad, masya-Allah. Jadi hari ini saya pun hadir datang daripada live highlight. Jadi tak bersedia pun untuk bagi apa-apa cadangan, dan saya pun dah dapatkan input daripada rakan-rakan yang lain, masya-Allah. Saya kagumlah dengan usaha yang dilakukan oleh rakan-rakan yang lain. Saya biasa dengar nama haluan, dan saya sampai ke bumi Gaza pun dengar nama haluan ni sebagai Abang Long yang lebih lama berada dalam perjuangan bumi Palestin, khususnya di bidang pendidikan. Masa saya berada di Malaysia, saya balik beberapa tahun yang lepas, saya sempat ziarah sahabat-sahabat di Muslim Volunteer Malaysia untuk tengok bagaimana mereka bangunkan customer service dan sebagainya. Dan tadi sahabat kita, saudara Isma daripada My Fund Action pun sebutkan berkenaan dengan projek ternakan lembu. Dia dah sampai 250. Kita plan nak buka di bumi Gaza ni baru 100 ekor. Jadi insya-Allah banyak pengalaman kita boleh ambil, dan perancangan juga untuk buat peternakan secara aquaponik yang kita sebenarnya pernah fikirkan untuk buat di kita punya taman strawberry Cameron Highland kita di bumi Gaza. Tapi duk fikir macam mana nak buat. Saya walaupun lepasan marine science dekat dengan bidang aquaponik dan sebagainya ni, tapi dari segi kajian dan sebagainya banyak benda yang kalau kita bekerjasama kita boleh ringkaskan dan pendekkan perjalanan itu. Sebab itulah saya selalu sebutkan bila mana kita bercakap tentang isu Palestin, idea yang kita kena bawa ialah kita semua kena bekerjasama untuk satu matlamat yang sama. Kita tak boleh nak bekerja untuk kita letakkan nama kita di harapan. Jadi bila kita bekerja bersama-sama, kita boleh pendekkan benda-benda yang sepatutnya tak perlu dibuat lagi. Contohnya kita sebutkan kawan-kawan kita di NGO My Aqsa contohnya, dan rakan-rakan kita di Persatuan Peguam Muslim Malaysia telah pun sampai ke tahap surat mereka yang mereka hantar ke ICJ contohnya telah dibalas oleh pihak ICJ untuk mereka bawa tentang isu-isu pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel ke peringkat Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Kalau kita nak buat kerja itu daripada awal, kita kena tunggu berbulan-bulan untuk sampai ke tahap tersebut. Kalau kita nak meraihkan puluhan ribu orang kata customer yang baru nak bersedekah dan menderma kepada Cinta Gaza Malaysia, maka kita akan ambil masa berbulan-bulan nak belajar macam mana. Sedangkan kita ambil apa yang dibuat oleh Muslim Volunteer Malaysia contohnya, kita boleh shortcutkan benda tersebut. Jadi dalam isu Palestin, point dia ialah it is not about yourself, it is always about the people, it is always about the beneficiaries, it is always about Palestine itself. Dan bila kita letakkan itu di hadapan, insya-Allah kita boleh berdepan dengan apa-apa cabaran. Baik, terima kasih. Tuan Wasiril jangan buat kejutan lagi.
Saya datang untuk menonton. Tahu. Itu impromptu tuan-tuan dan puan-puan, tapi itu yang nak bagi tahu yang perbincangan kita ni memang sampai ke Gaza. Jadi nak tunjukkan dia punya circle tu dibincang di sini tapi sampai ke sana. Sampai mungkin ada antara idea-idea tadi boleh diguna pakai di sana. Jadi inilah antara contoh Ustaz Abu Bakar sebut tadi, antara perancangan yang lebih strategik, yang bukan saja berseorangan tapi secara kolektif. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada semua panel-panel kita yang hebat. Masya Allah, kalau penonton-penonton di Facebook, kalau anda setuju dengan apa yang dikatakan, anda boleh komen di ruangan Facebook kerana kita pun nak tahu apa pandangan anda sebagai pendengar. Jadi kita ucap terima kasih kepada semua panel dan jangan lupa anda boleh tengok organisasi NGO untuk sertai dan memanfaatkan diri dalam usaha sukarelawan dengan ketiga-tiga NGO, antaranya yang tadi daripada Muslim Volunteer Malaysia, dan kita ada Biro Haluan Palestin, dan kita juga ada Awam My Fund Action yang daripada Tuan Isma, insya-Allah. Baik, kita akan terus sebab masa kita dah semakin suntuk. Tapi terima kasih atas perbincangan tu tadi. Kita juga ingin kalau tadi kita dah dengar pandangan dan perbincangan, sekarang kita juga nak cool sikit. Kita nak dengar bacaan sajak yang bakal disampaikan oleh Dr. Atiyah atau lebih dikenali dengan nama Mama Tiyah dengan tajuk untuk Al-Quds, dan juga akan berkongsikan kepada anda antara aktiviti bermanfaat sepanjang PKP ini, iaitu Kids Jamboree edisi Palestin yang akan diadakan pada 16 September 2021 nanti. Dekat lagi nak diadakan. Jadi ini untuk keluarga lah. Kalau nak tahu lebih lanjut, jom kita bersama dengan Mama Tiyah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengar tak suara saya? Dengar jelas. Alhamdulillah. Okey, sebelum tu saya tak bersajak malam ni. Tak apa, tapi insya-Allah saya sebenarnya sangat teruja sebab berada dengan kalian semua, dan terutama saya tengok ya Allah depan-depan saya ni semua masya-Allah bapa-bapa, jejaka-jejaka yang sangat, pemuda-pemuda Islam yang sangat kuat semangat, berilmu. Masya Allah, saya ni hanyalah seorang ibu yang bersemangat untuk anak-anak saya dan semua anak-anak yang ada sekarang ni. So kalau kita tengok tadi kupasan ustaz-ustaz, semua yang ada volunteer-volunteer yang memang orang yang sentiasa melakukan kerja-kerja sukarelawan ni, memang saya rasa macam saya sangat jauh berbanding dengan anda semua. Tapi sebagai ibu, saya nampak betapa pentingnya kita membangkitkan jiwa anak-anak kita dengan memahami sejarah. Sebab ramai daripada kita ni, termasuk saya lah, bila dah tua macam ni barulah tahu betapa pentingnya untuk saya fahami sejarah Palestin, sejarah umat Islam tu, subhanallah. Jadi melalui itu memang saya nampak jangankan kita sahaja, kita sebagai ibu dan ayah, saya yakin yang menonton ni ada anak-anak di rumah, mungkin ada anak saudara ataupun bakal mendapat anak. Sangat penting untuk kita sedar cakna tentang isu Palestin dan bagaimana kita nak terangkan kepada anak. Sebab kadang-kadang mungkin ada orang yang takkanlah kita nak tunjuk apa yang video keganasan je apa ramai. Kadang-kadang kan ada ibu bapa saya rasa dia jadi memilih untuk tak nak cerita ataupun tak nak ni sebab satu, dia kurang ilmu. Kedua, dia rasa macam takut nak tunjukkan dari sudut begitu. Tapi sedangkan kalau kita sedar, luas sangat cara untuk kita ceritakan tentang apa itu kebenaran yang berlaku di Palestin. Jadi seperti dah diumumkan, insya-Allah kita akan ada program Kids Jamboree, iaitu sebuah macam pesta online lah untuk anak-anak yang padat dengan yang padat dengan ilmu, insya-Allah. Aktiviti menarik. Kita ada The Helmis. Siapa tak kenal ni The Helmis ni, Mama Tiyah apa sendiri kalau untuk The Helmis ni memang terhibur. Pada masa yang sama mereka ni pandai menyampaikan ilmu dengan begitu santai dan menyeronokkan. So pasti insya-Allah anak-anak, target dia adalah untuk anak berusia 5 hingga 12 tahun, dan juga kita ada Imam Muda Ashraf insya-Allah, Ustazah Isfadiah, Bro Harith dan juga Mama Tiyah sendiri insya-Allah. Dan yang menariknya dalam Kids Jamboree ni yang akan berlangsung pada 16 September daripada 9 pagi hingga 1 tengah hari. So ibu dan ayah pada hari tu beli satu tiket untuk keluarga. Semua boleh tengok. Tapi kalau mungkin mak dan ayah rasa nak relax lah, okey, bagi anak-anak
enjoy dengan kita nanti pada hari tu, so mak ayah bolehlah ambil masa nak santai ke apa. Nak Dan ramai macam mana? satu tiket satu keluarga. Satu anak pun satu tiket, 10 anak pun satu tiket. Kalau saudara ada kat rumah? Sekali lah tu keluarga. Okay. InsyaAllah. Dan kita ada juga pertandingan. Saya tahu anak saya tadi, Sofia baru cakap, I am very competitive. Wow. So dia cakap kalau nak buat aktiviti dia nak kena ada competition. So saya memang confirm ada anak saya ni memang confirm akan join lah ni sebab dia suka kepada competition. So nanti untuk sebelum program Jamboree ni, anak-anak boleh menyertai nanti peraduan melukis dan mewarna, dan juga ada juga pertandingan bersajak yang sepatutnya saya lah kan, tapi belum bersedia lagi, dan pidato. So ini saya suka gabungan ni di mana anak-anak ni fitrah dia orang suka kepada benda yang menghiburkan, tapi pada masa yang sama dia kena fahami ilmu. Dan kedua, anak-anak ni perlu juga kita semaikan performance kan. So saya pernah tengok macam Tuan Nadia ada tunjuk ke hari tu yang dekat di Gaza ada pusat macam cultural Malaysia macam tu kan. So subhanallah, I mean ini semua part of anak-anak kita perlu didedahkan dengan ilmu ataupun peluang untuk menunjukkan bakat mereka, kerana itu menjadikan mereka lebih confident. Dan juga insya-Allah apabila anak kita tahu tentang sejarah, mereka ada ilmu dan peranan mereka, itu yang kita emphasizekan juga. Bukan sekadar kita ni tahu sahaja apa peranan anak-anak ni. So insya-Allah, bayangkan kalau jiwa anak bangkit, dia tahu apa dia nak buat dan dia punya matlamat tu tau. Jadi insya-Allah dia membesar, dia belajar ke, dia suka bidang apa tu, kita tahu okey channel kan macam mana kita nak bermanfaat kepada membebaskan tanah Palestin untuk rakyat di Palestin ataupun untuk ummah di seluruh dunia. Dan juga insya-Allah saya nak kongsikan ini buku, nampak ke sebab jap saya tu buat background dia Zoom ni. Start no. Okay. So ini pun buku yang boleh didapati di zehnibros.co, website yang sama untuk daftar Jamboree ni. Siri saya dan Ummah ni. So dalam buku ni subhanallah, saya suka sebab dia memang khusus untuk anak-anak, and sejarah dia yang macam bukannya malu-malu lah nak cerita, kadang-kadang ada tu macam very light kan, tapi ni sejarah dia padat dan bagus boleh mengajar anak-anak. And also kita ada terapkan juga elemen tu, apa peranan anak untuk diberikan kepada rakyat Palestin, dan insya-Allah dia orang ada juga boleh buat postcard dan hantar kepada rakyat di Palestin. So ini boleh dapat. Masya-Allah. Ya, subhanallah. So ada juga beberapa merchandise seperti tea towel, buku. So insya-Allah saya rasa semoga kita semua sentiasa melihat apa yang saya boleh berbakti, apa yang saya boleh memberi semula dengan apa yang Allah berikan, kekuatan kepada kita dan bakat yang kita ada untuk diberikan kepada orang lain. So insya-Allah terima kasih. Itu dia perkongsian daripada Mama Tia yang juga salah seorang selebriti dan juga co-founder Mushadi International. Masya Allah. Kalau nak anak jadi corporate ataupun nak berjaya, boleh ikut dah Mama Tia. Ataupun nak jadi ustaz selebriti, ada juga Imam Muda Ashraf, ada juga Heliza Helmi, Hazwani Helmi. Masya Allah, bila lagi nak dapat peluang betul-betul orang kata dalam satu program bersama. Semoga mungkin dapat inspirasi ataupun dapat banyak pembelajaran daripada bukan calang-calang punyalah orang kata tenaga pengajarnya, insya-Allah. Baik, kita dah sampai ke penghujung rancangan, tapi kita ada satu video. Ini memang diterbangkan khas daripada Gaza. Jadi jom kita sama-sama saksikan persembahan Stars of Gaza. We need no more wounded. We need to hurt another mother's feeling for losing her son. I swear
more pain. Everyone's asking who I am and why my wardrobe is stained with the blood. And why I'm not at home like other girls my age. La, I'm an angel. The angel of mercy. I forget my misfortunes when I see others people's disaster. I answer the plea when someone shouts in pain. I risk my life for others. I still awake while people are asleep. If I love terribly. I hide my sadness and my tears. Whoever sees me thinks that I'm stone-hearted. The pain and the tears of the wounded child break my heart. It's true. We are burning ourselves, but we only do that to light up as a candle. I'm not waiting for a prize or thank you. No. What I do is for the sake of Allah. I'm the angel of mercy. I sacrifice my life for the people. That's God. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kisah tadi adalah daripada anak Palestin yang membuat persembahan tentang kisah benar yang berlaku seorang medik sukarelawan berusia 20 tahun ditembak mati oleh sniper Israel iaitu Rauzan Al-Najjar. Masya Allah, sedang membantu dan ditembak mati oleh tentera Israel. Betapa kejamnya, betapa tak tahu nak kata lah, betapa teruknya mereka sampai medik pun mereka bunuh. Masya Allah. Jadi itu begitu, bagi yang mengikuti kisah ni yang viral sebelum ni, seluruh dunia pasti akan merasai betapa beratnya bila melihat kembali paparan video lakonan daripada anak Gaza juga sementara tadi. Baik, InsyaAllah untuk perakhiran sesi kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda seorang lagi ustaz yang cukup dikenali, iaitu Ustaz Piyu Amin bersama kita, Masya Allah, yang akan kita mohonlah kepada penonton-penonton kita sama-sama mengaminkan doa dan juga kita dengarkan sedikit tazkirah ringkas daripada Ustaz Piyu Amin yang sudi bersama-sama dengan kita dan juga bersama dengan My Aqsa Defender. Dengan itu kita mempersilakan Piyu Amin bersama-sama dengan kita. Dipersilakan Ustaz. Audio tu Ustaz. Buka audio dulu Ustaz.
Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Minta okey. ampun, minta maaf ya. Tak apa, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wabarakatuh. Terima kasih pada Wasiril, terima kasih pada sahabat-sahabat, terima kasih kepada seluruh rakan-rakan ukhuwah dan juga rakan-rakan yang bersama dengan kita pada hari ini dalam menyokong program dan juga majlis yang disempurnakan oleh My Al-Aqsa Defender atau My Aqsa Defender. Dan untuk bertazkirah ataupun menyampaikan nasihat, tidaklah saya ingin bercakap panjang. Saya kira dalam tempoh 2 jam yang telah majlis yang telah dibawakan dan juga telah dikawal, telah diselia oleh sahabat saya, saudara Wasiril ini dah tentu lengkap dengan pelbagai intipati, nasihat, dorongan dan juga pelbagai orang kata inspirasi yang menaikkan semangat kita. Dan dalam My Aqsa Defender ini saya mewakili Iman Care, di mana alhamdulillah syukur kepada Allah hasil daripada sumbangan tentara perempuan kepada Iman Care, kita menyalurkan kepada My Aqsa Defender dan ada satu farmasi iaitu Farmasi Al-Iman yang mana hari ini telah diuruskan oleh sahabat kita Nadir Anuri, yang mana alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat memberi manfaat kepada seluruh masyarakat di Gaza. Dan insya-Allah moga-moga sebagai ingatan dan juga sedikit orang kata nasihat agar kita sama-sama terus menyokong NGO-NGO yang hari ini di bawah satu lembayung My Aqsa Defender agar kita sama-sama bersatu padu, berukhuwah, menyatakan sokongan kita, menunjukkan kekuatan kita kepada Zionis Israel laknatullah dan juga kepada sekutu-sekutu mereka bahawa kita ini akan terus ada dan kita akan terus bergerak dan berkhidmat menggunakan medium yang ada pada hari ini untuk terus memberikan maklumat dan juga pelbagai informasi kepada masyarakat agar Al-Quds ataupun kepada Al-Aqsa itu akan terus terbela selama-lamanya. InsyaAllah, terima kasih. Dan sebagai akhir, jom sama-sama kita menadah tangan, mengaminkan doa agar insyaAllah Allah Ta'ala membebaskan Al-Quds, membebaskan Palestin, membebaskan Gaza, membebaskan seluruh tanah-tanah jajahan umat Islam yang hari ini dicengkam dan dijajah oleh penjajah yang tidak berhati purut pada ketika ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u wa yudafi'u manzida. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimu sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma ansurna ikhwanana wa mujahidina wa muallimina fil Falastina fil Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fi kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Rahman ya Rahim, kau berikanlah kekuatan, kecekalan dan juga kesabaran kepada seluruh sahabat-sahabat saudara mara kami yang hari ini berjuang, yang berada di tanah Syam yang cukup mulia itu ya Allah. Kau berilah mereka kekuatan dan kelapangan agar mereka mendapat kebaikan di dunia ini dan mendapat kegembiraan syahid di hari akhirat nanti ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau rahmatilah kepada seluruh penyumbang-penyumbang, mereka yang menjadi penyokong, mereka yang menjadi pendukung, mereka yang bersama-sama membantu secara langsung ataupun tidak langsung kepada kumpulan kami ini ya Allah. Dan juga kepada seluruh kumpulan-kumpulan dan juga kelompok-kelompok yang mahukan Islam menang dan juga berada di puncak kebaikan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau lindungkanlah sahabat kami, saudara kami yang menjadi sebagai rakyat Malaysia tunggal di Gaza ini ya Allah.
Kau Amin. peliharalah Nadir An-Nuri daripada segala masalah hasad, dengki, fitnah dan juga keburukan di dunia dan juga di hari akhirat ya Allah. Kau Amin. peliharalah usahanya ya Allah, kau peliharalah kami ya Allah. Moga-moga Amin. ini menjadi khidmat dan bekal amalan agar kami dapat melangkah masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah bersama dengan para mujahidin dan syuhada. Dan sudah tentu ya Allah kami mahu bersama dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ke syurga ya Allah. Maka dengan keberkatan pada bulan Muharram ini ya Allah, Engkau makbulkan segala hajat dan permintaan ini ya Allah. Ya Allah, kau jauhkan kami daripada segala musibah, wabak dan juga bencana yang sedang kami lalui ini ya Allah. Kau hapuskanlah segala tekanan, Kau hapuskanlah segala kesulitan, Kau hapuskanlah segala kesusahan yang dihadapi oleh seluruh rakyat dan masyarakat di dunia ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, yang maha memberi kebaikan ya Allah. Kau makbulkan segala hajat dan permintaan ini kami ya Allah. Amin. Ya Allah, istajib du'ana ya Rahman, istajib du'ana ya Rahim, istajib du'ana ya Arhamar Rahimin. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Amin. آمين آمين العالمين. تقبل الله منا ومنكم منا ومنكم تقبل يا الله. Baik, terima kasih Terima kita kasih ucapkan insya-Allah. kepada Ustaz PU Amin iaitu influencer untuk My Aqsa Defender. InsyaAllah teruskan defend Al-Aqsa untuk semua. Boleh tak kita semua buka mic, kita sama-sama kita takbir insyaAllah. Dan bagi penonton, anda boleh ikut takbir di komen. Anda tulis takbir. Jadi kita sama-sama sebagai penanda satu perancangan telah pun terlaksana. Jadi kita sama-sama takbir beramai-ramai. InsyaAllah kita mulakan 1, 2, 3 takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. InsyaAllah semoga Allah perkenankan doa Ustaz PU Amin sebentar tadi. Dan kita juga nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua panel kita yang daripada Gaza pun Tuan Nadir An-Nuri, Ustaz Hasbullah Najib bersama dengan kita, daripada Muslim Volunteer Malaysia Tuan Isma bersama dengan kita, Masya Allah, dan juga Ustaz Abu Bakar sebentar tadi. Dan kalau anda boleh lihat di skrin pada ketika ini, kita ada Afifah Shah dan Haikal dan juga yang merupakan yang berusaha di belakang tabir untuk menjadikan semua ni terlaksana. Jadi kita tepuk tangan kepada mereka yang berusaha. Tanpa mereka, Masya Allah, memang tak jadi event kita mengumpulkan, merancang semua ini. Dan kepada Ustaz Abu Bakar tadi dengan perkongsian secara ilmuwan, Masya Allah, daripada haluan. Dan kalau Isma tadi memang daripada My Fun Action. Masya Allah, semua NGO ni anda boleh sokong dengan anda like page mereka di Facebook. Masya Allah, usaha lain-lain tapi misi tetap satu, untuk membantu. Jadi soalan ni sekarang ni kita bukan nak mengkritik, tapi apa peranan anda penonton. Jadi anda boleh menyumbangkan peranan, menyumbangkan dana atau memberikan peranan. Dengan kalau tak menyumbang pun, at least anda support dengan like page mereka pada hari ini. Mereka dah meluangkan masa yang banyak dan memberikan ilmu dan banyak perkongsian. InsyaAllah kita sokong dengan cara sebegitu dengan semampunya insyaAllah. Kepada Mama Tiah, semoga berjaya untuk program Kids Jamboree edisi Palestin pada 16 September ini. Jadi ingin ingatkan anak-anak yang kompetitif tadi tu boleh menang hadiah bernilai RM5,000. RM5,000. Kalau kompetitif tu mungkin anak Mami Tiah lah menang. Kecuali kalau anak anda lagi kompetitif, insya-Allah. Ini akan diadakan. Bak kata mula daripada kecil. Ini semua ni mula daripada kecil, besar-besar baru boleh jadi champion. Kalau dah tua-tua baru nak start pun boleh juga, insya-Allah. Kan tiada terlambat selagi kita masih bernyawa. Dengan itu saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Semoga perancangan hari ini telah pun dilaksanakan dengan pelaksanaan yang bagus, insya-Allah. Dengan itu saya Wasiril Aswad mewakili My Aqsa Defender mengucapkan selamat. Kita berjumpa lagi. Dengan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda insan yang terpilih dan insan yang terhebat. Amin amin rabbal alamin. Kita jumpa lagi.
Korbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga, berjuang membebaskan Palestin yang tercinta. Hayya 'alal falah.